Okey, bismillahirrahmanirrahim korang. Alhamdulillah. Okey, untuk sesi kali ini kita akan sambung buku Membuka Rahsia Hadis Peringkat Zaman. Alamak, ada face mark budi muka admin Cik Z. Okey, sebab admin Cik Z berada di luar, jadi kita mengambil kesempatan untuk membacanya. Okey, dan sambil-sambil tu siapa yang nak dapatkan mandian bidar terapi, okey, admin Cik Z adalah tim Rohana pada Enterprise. Okey, kita adalah perokata berunsurkan produk bidara kasturi untuk ikhtiar gangguan. Okey, ikhtiar pengubatan Islam dengan kandungan yang dah diruqyah dan didoakan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran sepenuhnya. Okey, ini adalah perokata hampir 100% kandungannya adalah bidara dan disertai juga dengan limau purut. Okey, kandungan ini memang agak pekat, memang dah pekat. Memang dah pekat dari tim Rohana Patri Enterprise. Okey, harga sebotol sekarang masih ada harga 33 sebotol. Okey, kita dalam penghabisan stok sekarang. Okey, kita penghabisan stok bagi harga 33 botol, RM33. Okey, bagi harga sebotol sebab kita akan kekalkan untuk harga 35 ini. Sebab perokata bekalan kita untuk harga 33, okey, pada label harga dia agak berbeza tau. Yang ni label harga yang sudah baru. Okey, yang ni harga sudah baru. Ini adalah harga baru dari pembekal kita. Okey, pembekal kita adalah perokata direct dari Warisan Bidara Syifa. Okey, dan tim Rohana Patri Enterprise ini adalah merupakan pengedar sah bagi Warisan Bidara Syifa ini. Okey, siapa yang nak dapatkan untuk ikhtiar pelbagai gangguan anda, okey, hanya cuba dengan harga baru ataupun harga lama untuk masa ini. Okey, kita dalam penghabisan stok untuk beberapa botol sahaja lagi tinggal. InsyaAllah habis sahaja harga 33 sebotol, kita akan kekal dengan harga 35 sebotol. Okey, disebabkan kos bahan mentah dan kandungannya yang telah kita proseskan mengambil perokata kos tinggi. Jadi kita tetapkan dengan harga yang baru dengan harga 35 sebotol. Alamak, tak sambung cerita lagi kita mengenai buku ni. Okey, ini adalah buku kita. Buku ini merupakan perokata buku terbitan pertama admin Cik Z. Okey, dalam channel YouTube kita kan. Dalam channel YouTube kita bagi Rohana Patri Enterprise. Dan ini seperti biasa admin Cik Z katakan. Okey, ini adalah merupakan perokata penanda buku admin Cik Z yang sangat unik. Okey, hilang satu, ada cover lagi dua. Hilang dua, kita cari lagi penanda buku yang baru. Betul tak? Okey, ini adalah kandungan kita. Kita berhenti pada muka surat 98. Jom kita bersama membacanya. Bahkan, negara yang dahulu menjadi musuh turut mengadakan hubungan diplomatik. Keempat, bidang keagamaan di bawah pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyah. Okey, ilmu-ilmu keagamaan mula dikembangkan. Dalam masa inilah ilmu tafsir mulai berkembang, terutama dua kaedah pentafsiran iaitu tafsir bil ra'i dan tafsir bil maksur. Dalam bidang hadis pula, hadis-hadis dari hafalan para sahabat dibukukan dan bermula perklasifikasian hadis. Dengan itu muncul kategori seperti hadis taif, mauludu, syahih dan yang lainnya. Sedangkan dalam bidang hukum Islam, karya pertama yang diketahui adalah Majmu' al-Fiqh karya Zaid bin Ali. Okey, dia dalam kandungan seperti ini. Kandungan seperti ini. Kiranya waktunya adalah 122 Hijrah ataupun bersamaan dengan 740 Masihi, yang membincangkan fiqh Syiah Zaidiyah. Hakim agung yang pertama ialah Abu Hanifah. Okey, waktunya adalah 150 bersamaan dengan 767, yang mengasaskan mazhab Hanafi. Antara karya yang masyhur ialah Fiqh al-Akbar, memuatkan artikel tentang keyakinan wasiah. Abi Hanifah berisi pemikirannya. Okey, ini adalah gambaran masjid. Okey, masjid yang dibangunkan, yang dibangunkan oleh Ahmad Ibn Taulun pada masa distinasi Abbasiyah. Ini adalah masjidnya.
Okey, nampak? Inilah gambarannya. Okey, kita ke muka surat seterusnya. Zaman keruntuhan Daulah Bani Abbasiyah, tidak ada ganding yang tidak retak. Mungkin pepatah inilah yang sesuai dijadikan cermin atas pelbagai kejayaan yang diciptai oleh Daulah Bani Abbasiyah. Meskipun Daulah Abbasiyah begitu bercahaya dalam kejayaannya dalam hampir segala bidang, akhirnya ia mulai menghadapi kejatuhan. Antara sebab-sebab kejatuhan itu adalah pertama, faktor dalaman. Dalam faksi akhir pemerintahannya terdapat majoriti khalifah yang lebih mementingkan urusan peribadi dan melalaikan tugas dan kewajipan mereka pada negara dan rakyat. Oleh sebab luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, komunikasi antara pusat dengan daerah sukar dilakukan. Dengan semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki, timbul rasa cemburu di kalangan keturunan Arab dan Parsi tentang kedudukan mereka. Okey, ini adalah gambaran yang dikemukakan dalam muka surat 99. Alhamdulillah kita dah sampai muka surat 100. Siapa sangka admin Cik Z berjaya setakat ini untuk dapat menghabiskan, insya-Allah kita akan dapat menghabiskan dari muka surat ini 382. Ini perkata salah satu bagi admin Cik Z serta tim Rohana Abadi Enterprise adalah kejayaan untuk anda. Okey. Pada masa yang sama, orang Turki berjaya menguasai pengaruh dalam angkatan tentera. Hal ini berlanjutan hingga tertegaknya kerajaan Turki Uthmaniyah selepas Daulah Bani Abbasiyah runtuh. Selain itu, pemusuhan antara kelompok suku dan kelompok agama tambah meretakkan perpaduan rakyat dan para pembesar. Satu lagi, faktor dalaman yang sangat berbahaya ialah berluasannya rasuah di kalangan pembesar dan pegawai kerajaan. Okey, ini adalah gambarannya. Ini adalah gambaran tentera Turki di zaman Turki Uthmaniyah. Okey, dengan benderanya, dengan apa orang kata rombongan tenteranya kan. Dia seperti ini. Okey, yang kedua, faktor luaran. Serangan tentera Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan berjaya menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad mendandakan berakhirnya kerajaan Bani Abbasiyah dan akibatnya muncul kerajaan kecil seperti Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki dan kerajaan Mukhtar di India. Walaupun masing-masing ialah negara Islam, tetapi setiap satu dari mereka membawa haluan sendiri. Ini pada muka surat 100. Okey, kita bertemu lagi dengan perkata jadual seperti ini, kronologi. Okey. Nak admin Cik Z bacakan? Okey, boleh. Jom kita bacakan. Kronologi para khalifah Bani Abbasiyah. Khalifah pertama ialah Ash-Shafah. Okey, dari tahun 132 hingga 136 Hijrah. Ash-Shafah atas nama sebenarnya Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali dibaiat sebagai khalifah pada hari Jumaat 13 Rabiul Akhir suatu baru berusia 26 tahun. Perbaiatan itu perbaiatan perkataannya agak baru. Okey, kita jumpa. Itu dilakukan suatu khalifah Bani Umayyah, iaitu Marwan bin Hakam masih berkuasa. Okey, masih berkuasa. Maksudnya namun kekuasaannya berada dalam keadaan lemah. Daulah Abbasiyah baru benar-benar bertertubuh setelah kematiannya pada hari Ahad 27 Zulhijrah. Ash-Shafah meninggal dunia pada tahun 136 Hijrah. Khalifah kedua ialah Abu Ja'far Al-Mansur 136 hingga 158. Okey, itu adalah khalifah yang kedua. Abu Ja'far Al-Mansur adalah saudara Ash-Shafah. Ibunya yang bernama Salamah bukan berketurunan. Beliau membaiat Al-Mahdi sebagai pengganti dan Isa bin Musa sebagai putera mahkota. Abu Ja'far wafat pada tahun 158 Hijrah. Okey, khalifah ketiga Al-Mahdi 158 hingga 169 Hijrah. Al-Mahdi mendesak Isa bin Musa untuk melepaskan jabatan sebagai putera mahkota dengan janji diberi sebuah wilayah yang luas dan harta yang lumayan. Kemudian beliau membaiat kedua-dua putranya sebagai putera mahkota, iaitu Musa Al-Hadi dan Harun Al-Rashid.
Al-Mahdi wafat pada tahun 169 Hijrah. Khalifah keempat Musa Al-Hadi. Yang tadi Al-Mahdi. Dan khalifah keempat adalah Musa Al-Hadi. Okey. Dari tahun 169 hingga 170 Hijrah. Al-Hadi ialah seorang pemimpin yang cerdas, cekap, pemimpin dan dermawan. Al-Hadi meninggal pada tahun 170 Hijrah. Di seterusnya kita akan membaca perkataan merupakan kronologinya. Okey. Nak kita teruskan di muka surat lain? Okey, boleh, tak ada masalah tau. Okey, di ini Edmund Chaizi perkata sangat perkata tertarik dengan berwarna-warninya, kualiti perkata tulisannya yang sangat jelas. Okey, dalam buku ini membuatkan Edmund Chaizi makin tertarik untuk menghabiskannya. Betul tak korang? Betul tak? Okey, kalau korang sentiasa menjadi pembaca buku, insya-Allah sesuatu yang akan baru. Okey, dari perkataan yang baru, dari perkata persebutan yang baru. Okey, anda belajar dari pembacaan anda. Betul tak? Okey, jom kita sambung. Khalifah kelima Harun Ar-Rasyid 170 hingga 193 Hijrah. Pada tahun 175 Hijrah, Harun Ar-Rasyid membaiat putranya Muhammad bin Zubaidah sebagai putra mahkota dengan gelaran Al-Amin. Usianya pada waktu itu baru 5 tahun. Pada tahun 181 Hijrah, Harun Ar-Rasyid memerintahkan penulisan selawat atas Rasulullah SAW setelah pujian ke atas Allah Azza wa Jalla dalam setiap penulisan surat. Okey, pada tahun 182 Hijrah, Al-Rashid membaiat putranya Abdullah Al-Ma'un sebagai putera mahkota setelah saudaranya Muhammad bin Zubaidah. Beliau meninggal dunia pada 193 Hijrah. Khalifah ke-6 Al-Amin Muhammad bin Zubaidah 193 hingga 198 Hijrah. Pada tahun 194 Hijrah, Al-Amin menetapkan putranya Musa sebagai putera mahkota. Hal ini menjadikan saudaranya Al-Ma'un kecewa dan berusaha memberontak. Al-Amin meninggal dunia pada tahun 198 Hijrah akibat dibunuh oleh tentera pemberontak sewaktu beliau melintasi sungai Dajlah. Okey, Dajlah. Dan kita di seterusnya, Khalifah ke-7 Abdullah Al-Ma'un 198 Hijrah hingga 218 Hijrah. Pada tahun 201 Hijrah, Al-Ma'un membaiat Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Qazim bin Zafar Al-Shadiq bin Muhammad Al-Baqi bin Al-Husain Al-Syahid. Okey, Al-Syahid menjadi putera mahkota. Al-Ma'un juga pakaian berwarna hitam yang menjadi ciri khas Bani Abbasiyah kepada pakaian warna hijau. Pada tahun 202 Hijrah, Ibrahim bin Mahdi dibaiat sebagai Khalifah Baghdad dan menarik sokongan terhadap Al-Ma'un. Pada tahun 203 Hijrah, Ali bin Musa Ar-Radiyah iaitu putera mahkota meninggal dunia. Pada tahun 212 Hijrah, Al-Ma'un memunculkan dua bi'ah buruk dengan menyatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk dan mengagungkan Sayyidina Ali bin Abu Talib secara berlebihan. Al-Ma'un meninggal dunia pada tahun 218 Hijrah. Sebelum itu, beliau telah memerintahkan tentera untuk menangkap Imam Ahmad bin Hanbal dan dibawa ke hadapannya. Namun, Imam Ahmad berdoa kepada Allah supaya dia tidak dipertemukan dengannya. Okey, yang ini adalah Khalifah ke-8 Al-Mustasim 218 hingga 222 Hijrah. Mustasim melanjutkan usaha Al-Ma'mun dalam menyebarkan bid'ah Al-Quran sebagai makhluk. Beliau menyiksa mereka yang tidak sependapat dengannya, termasuklah Imam Ahmad. Al-Mustasim meninggal dunia pada 227 Hijrah. Khalifah kelima Harun Al-Wasid 227 hingga 232 Hijrah. Al-Wasid meninggal dunia pada tahun 232 Hijrah. Peristiwa penting lainnya ialah terbunuhnya Ahmad bin Nashar Al-Huzain pada 230 Hijrah. Okey, kita berhenti ke 103. InsyaAllah kita akan sambung. Kita akan sambung
pembacaan kita seterusnya di yang akan datang. Nantikan. Okey, jumpa lagi korang. Assalamualaikum. Salam ceria. Okey, salam silaturahim. Kami admin JC tim Rohana Batik Enterprise. Ikhtiar gangguan, ikhtiar pengobatan Islam dengan mandian bidara terapis. Sekian korang.